No, share itu link ke your Facebook. Okay, share sekarang. From Facebook lah. Yes, betul. Share sekarang. Okay. Okay, sekarang kita show live, okay? Okay, kejap. Oh ya. Dah, nampak? Yep. Okay, nampak. Hello. Okay, ya, sudah. Okay, good. Alright. Sudah ada orang. So kita akan start daripada 60 saat, okay? Yeah, 1 more minute. You nampak cawan saya? Nampak lawa. Semua you punya barang semua custom RFA punya. Tak ada, stiker je. Stiker je. Okay. Malam ni kali pertama kita pakai bahasa Melayu. Yep. Untuk share training, okay, daripada training. So hari ni saya host saja, tapi hari ni ialah Coach Akasha share itu topik, okay. So tunggu sekejap. So selamat malam semua. So malam ni kita akan share satu topik zone kadar nadi jantung, okay, heart rate training, okay, heart rate training zone. So 2-3 minit kita akan share itu slide. So kalau you ada apa soalan nak tanya Coach Akasha, tolong komenkan dekat Facebook ini, okay? So let me type lah. Okay, sebab Coach Akasha pakai handphone, slide dekat saya. Okay, slide, saya akan type itu question, okay? Minta, okay, bahasa Melayu saya tak bagus lah, okay? Kalau ada apa siapkan, jangan hantam saya, okay? Tak apa, okey je, jadi faham. Soalan. Kecuali 20 tahun tak type bahasa Melayu. Ke bawah. Okay. Nanti Coach Akasha tolong saya tanya. Okay, kita tanya soalan ke bawah. Okay, boleh. Coach Awimu dekat sini. Okay, bagus. So, terima kasih semua orang login ke Facebook page, RFA Facebook page, support kita malam ini. So malam ni sepatutnya ada banyak orang tanya, kenapa kita tak buat bahasa Melayu punya channel? So saya pun take note lah. So jadi I bincang dengan Coach Akasha dan Coach Azam. So kita akan buat banyak sikit bahasa Melayu punya channel untuk education for running kan, for training heart rate zone kan, for itu lain-lain sport type punya barang lah. So jadi tapi ini topik kena Akasha, Coach Akasha share ke orang, okay? So sebab dia ada prepare itu slide. So okay, I hand this mic ke Coach Akasha. Let you introduce yourself sikit, okay? Okay. So hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akasha, Coach Akasha daripada Run Fast Academy juga. Dan saya juga daripada Garmin Malaysia, as a Garmin coach juga. Dan untuk training mostly saya akan buat kepada running teknik lah, dan juga ada training plan. So seperti mana yang untuk hari ni kita akan bagi tahu, kita akan tunjukkan itu zon kadar nadi jantung, iaitu heart rate zone lah. Seperti mana semua orang tahu, iaitu heart rate zone, dia ada banyak jenis, dia berperingkat, dan juga ramai orang tahu heart rate zone ni juga adalah untuk training lah. So apa kegunaan malam ni kita akan huraikan macam itu, apa kegunaan heart rate zone dalam training, dalam latihan. So kita akan, saya preparekan slide, dan Coach Sam juga dia akan bantu saya untuk previewkan slide-slide tersebut. Saya akan huraikan satu persatu lah. Jadi okay. Nanti I share those slide lah. Okay, kita boleh terus ke slide yang kedua lah pun boleh. Okay.
Okay, seperti mana yang saya dah siapkan dan apa yang slide tu dah paparkan. Apa itu zon keadaan nadi jantung, iaitu apa itu heart rate zone. So untuk heart rate zone, dia adalah satu baseline ataupun petunjuk bagi suatu latihan dalam setiap aktiviti larian. Sebagai contohnya, contoh macam kita as a runner, kita ada pelbagai training kita nak buat. Contohnya macam easy run lah, kita nak kena buat tempo, kita ada buat interval, repetition, long run. So dalam setiap training ni, apa zon keadaan jantung kita yang kita nak pakai. Contohnya macam dia ada zone 1, nanti zone 5 lah. So apa heart rate zone yang kita nak pakai. So dan pentingnya bagi seseorang atlet yang ingin meningkatkan lagi prestasinya supaya setiap latihan yang dilakukan tidak melebihi keupayaan. Sebagai contoh, kalau kita lari easy run tapi menggunakan heart rate zone yang salah, so kita punya badan tak dapat nak terima heart yang ditentukan oleh heart rate zone, heart yang tinggi. Jadi kita nak kena lowerkan sikit. Sebab apa, kita dalam badan kita ada keupayaan kita sendiri. So kita jangan push, sebab bila kita push kita akan jadi overtraining, lebih latihan. Bila lebih latihan kita akan terima banyak injuries lah. So kita akan terima banyak injuries lah. So itu adalah definisi kepada keadaan nadi jantung lah. So okay, okay coach, next slide. Okay. Coach. Sudah next. Okay, next slide. Thank you. Oi, saya hang ah. Ada? Sini ada show? Ada show ah? Sudah ada. Okay. So untuk zon keadaan nadi jantung ni, dia terbagi kepada 5 zon lah, iaitu yang zon pertama seperti mana yang anda semua lihat dekat dalam slide ni, dia ada zone 1. Zone yang pertama ni adalah warm up zone. So adalah zone untuk meningkatkan daya latihan. Jadi untuk zone 1 ni selalunya dia dalam beberapa persen dia dalam 50% ataupun 60% of daripada keadaan nadi jantung lah. Dan kita ada zone 2 iaitu easy zone. So kebanyakannya zone ni adalah untuk easy runners. Kita ada zone 3 iaitu marathon zone. Zone yang untuk yang boleh membawa kita kepada kepada race day. Dan kita ada zone 4 iaitu threshold zone ataupun interval zone. So ini dan kita last kali kita ada zone 5 lah, iaitu repetition zone dan maximum zone. So setiap zone ni dia ada setiap spesifik latihan dia tertentu sebenarnya. Jadi contohnya kalau macam ada seorang ni dia nak buat easy run, so selama 30 minit larian yang selesa, dan dalam jangka masa 30 minit, dan dalam masa yang sama dia boleh berborak dengan kawan-kawan dia. Itu nama dia easy zone. So kira zone 1 ataupun zone 2 adalah yang paling sesuai lah untuk larian 30 minit ke beliau lah. Jadi kalau dia macam memang nak relax, boleh relax dan conversational pace lah. Maksudnya dia still boleh berborak. So tapi dalam masa yang sama, dalam satu hari tu, bila dia ada nak buat latihan untuk tingkatkan lagi prestasi dia, dan dia nak tingkatkan lagi aerobik dan anaerobik function dia, maksudnya dia banyak tingkatkan lagi dia punya VO2 max, dia banyak tingkatkan lagi dengan dia punya pernafasan, dengan keadaan jantung dia. Jadi dekat situ dia boleh menggunakan threshold zone ataupun zone 4 untuk latihan dia. Jadi apa yang saya dah tunjukkan dekat gambar rajah yang sebelah dia tu ialah ini daripada Garmin Connect. Jadi siapa-siapa yang menggunakan Garmin device, macam saya pakai Garmin Forerunner 945. Jadi siapa yang pakai Garmin Forerunner ataupun Phoenix Series, dia akan keluar gambar rajah yang macam inilah. So dekat atas tu dia akan tunjuk
resting heart rate, RHR, kadar nadi yang dalam keadaan rehat. So dekat situ dia ada tunjuk beats per minute, iaitu kadar nadi itu per minit lah. Jadi berapa untuk zon pertama, zon kedua, ketiga dan keempat dan kelima lah. Resting heart rate, RHR, kadar nadi yang dalam keadaan rehat. So dekat situ dia ada tunjuk beats per minute, iaitu kadar nadi itu per minit lah. Hello coach, okay lah? Untuk zon pertama, zon kedua, ketiga dan keempat dan kelima lah. Hello? So dan untuk setiap zon ni dekat bawah sekali kita akan ada nampak itu maximum heart rate zone. So maximum heart rate zone ni adalah satu-satunya perkara yang kita perlu tahu. Hello? Okey, dengar ke? Dan untuk setiap zon ni dekat bawah sekali kita akan ada nampak itu maximum heart rate zone. So maximum heart rate zone ni adalah satu-satunya perkara yang kita perlu tahu. Hello? Okay, Akasha, sekejap beri saya sikit dulu. Ya. Let me set itu audio sekejap. Okay. Hello, okay ni? Okay lah. I hang dekat 6. Okay, can you see the screen? I masih hang lagi. Can you hear me, Akasha? Akasha, can you hear me? I masih hang lagi. Okay. I'm back. Back to slide again. Okay, so power skip. So saya share screen balik. Okay, sekejap lagi. Okay. Dah. Okay, boleh. Alright. So back yang sebelum daripada ni, coach. Sebelum, okay. So masih hang Okay, boleh. Alright, so back yang sebelum daripada ni, coach. Okay. Kepada gambar rajah tu seperti mana yang semua tengok kan. Jadi dia ada zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 dan zon 5. So bawah sekali tu juga dia ada maximum heart rate zone. Maximum heart rate. Jadi kadar nadi jantung yang tinggi lah, yang maximum, paling tinggi. So dengan cara untuk dapatkan kadar nadi yang maksimum tu, kita boleh buat dua cara lah, iaitu boleh buat maximum heart rate test, boleh berlari dalam kita boleh buat repetition. So kita boleh buat repetition, ulang lah. Jadi 400 meter easy dan 800 meter kita buat high intensity. Kita dah buat pace by pace lah. So kita akan ikut sampai betul-betul kita boleh dapat maximum heart rate. Dapat betul-betul kita dah memang lunyai habis lah kan. So itu untuk maximum heart rate yang pertama lah cara nak buat. Tapi kalau senangnya cara, satu lagi cara is just by calculation je lah.
iaitu by Caravenan punya calculation lah. So dia boleh ambil 220 minuskan dengan umur. So minuskan dengan umur. So nanti baru dapat dia punya maximum heart rate zone lah. So macam itu sajalah. Okay, next coach. Thank you. Okay, zone pertama saya akan bagi tahu satu persatu, iaitu start daripada zone 1 sampai ke zone 5. Dan saya akan bagi tahu juga jenis-jenis training untuk setiap zone ni. Jadi ramai orang yang masih lagi keliru, iaitu macam mana nak apply zone ni untuk training ni. Zone ni untuk training ni dan zone ni untuk training ni. Jadi masih lagi ramai yang keliru lah. Untuk yang pertama ni saya akan uraikan untuk zone 1, iaitu warm up zone. So zone kaderan jantung yang sangat rendah apabila atlet memulakan suatu latihan. Contohnya macam dynamic stretching ataupun stretching yang lain lah, dan pada permulaannya. So ini adalah zone yang pertama dah, dan diorang akan start buat easy jog, slow jog ataupun walking diorang. So mostly kadang-kadang ada runners yang betul-betul dia yang elite runners, dia akan first zone pertama dia adalah 130 ataupun 136, lebih kurang macam tu. Ataupun macam most average runner, kebiasaannya runner dekat yang biasa sekarang ni, dia punya average untuk zone pertama tu adalah starting kepada 103 ataupun 112 macam tu. So itu adalah zone pertama lah bagi setiap kategori. Dan dia bergantung kepada setiap individu juga dengan apa aktiviti yang mereka selalu buat lah. Contohnya kalau memang betul-betul dia adalah competitive runner yang betul-betul race nak podium ataupun race nak memang high chance dapat time yang sangat-sangat cantik, dia orang punya kadar nadi ni yang zone pertama dia akan lagi tinggi sikit. Okay. So okay coach, next. Okay, zone 2 adalah warm up zone ataupun zone 2 adalah easy zone actually. So adalah easy zone. Jadi kebiasaannya zone ni dia lebih kurang sama juga macam zone 1. Dia adalah untuk permulaan lah, kick starting. Dan juga tapi zone 2 ni kegunaan dia banyak kegunaan dia untuk recovery run. Contohnya macam ada orang baru habis daripada habis lari ataupun habis event, selalunya habis race lah. Jadi esoknya ataupun lusanya diorang nak start balik diorang punya training tu, diorang boleh startkan dengan easy run dan menggunakan zone 2 ni as diorang punya guidance, maksudnya dengan diorang punya petunjuk arah untuk start, untuk mulakan diorang punya training ni. Jadi gunakan zone 2 ni dia macam sekarang ni bila ada orang lari dekat dalam rumah ke tengah PKP kan, ada orang lari dekat dalam rumah ke ataupun lari dekat kawasan rumah, dekat depan rumah tu kan, kebanyakannya pada mereka dia akan menggunakan zone 2 heart rate, sebab kita tak boleh nak laju sebabkan jarak yang pendek. Jadi kita menggunakan kelajuan yang sangat-sangat yang minimum. So berkemungkinan ada orang dekat sana, ada orang kat luar dia menggunakan zone 1 untuk lari kat dalam rumah, ataupun dia menggunakan zone 2 untuk lari kat dalam rumah. So seperti mana yang zone 2 juga, zone 1 yang pertama juga, zone 2 ni bila buat easy run ataupun recovery run dalam keadaan yang selesa lah. Jadi bila kita still kalau kita lari tu kita boleh bercakap macam biasa. Dan untuk long run juga kita lagi mencadangkan untuk menggunakan zone 2 ni lah, sebab kalau ada training yang berkaitan dengan LSD, long slow distance, iaitu kira larian jarak jauh yang relax dan slow, tak terlalu laju dan tak terlalu laju, jadi just relax. So masih lagi boleh bersembang dengan kawan-kawan. So selalunya LSD ni dia akan buat dalam group by group lah. So mereka ni juga perlu buat dalam zone 2 heart rate.
seperti mana untuk zone 2 hari ni dia akan tingkatkan lagi daya kekuatan otot kita untuk mengadaptasi kepada larian berjarak jauh. Sebagai contohnya, kita boleh buat 1 jam ataupun 45 minit. Mostly 45 minit lah minimum. 45 minit ke 1 jam ataupun 1 jam setengah ataupun 2 jam. Tapi menggunakan hari zone 2 ni lah. Okay? Alright. Okay coach. Okay, zone 3 iaitu marathon zone. So, marathon zone ni saya boleh kategorikan as keadaan nadi jantung yang kita menggunakan apabila kita buat tempo training ataupun kita dalam keadaan dalam event, dalam race day. So kita mostly kita akan pakai zone 3 ataupun zone 4 lah. Tapi saya akan cakap pasal zone 4 selepas ni, dan sekarang ni kita akan teruskan dengan zone 3. Dan zone ni juga dia kita akan menggunakan dia apabila kita nak dalam keadaan race day ataupun kita buat tempo training. Tempo training selalunya tidak melebihi 40 minit. So mostly macam ada training yang conduct yang dilatih daripada Garmin Malaysia, Garmin coach sendiri daripada Taiwan ataupun daripada US. Tempo kebiasaannya mereka akan buat 15 ke 20 minit. So dan mereka akan bahagi dalam buat 2 atau 3 kali. Sebagai contohnya hari ni kita akan buat tempo run. So 15 minit ataupun 20 minit tempo run dan darab by 3 kali. So dekat situ dia akan ada dalam 3 kali by dalam 60 minit lah. Sorry, 2, 4, 6 dalam 60 minit lah. Dan setiap latihan, setiap daripada tempo 15 minit atau 20 minit tu dia akan ada 3 minit break ataupun 5 minit break. So recovery lah. Sebab apa kenapa kita kena pakai tempo ni dalam zone 3 ataupun zone 4? Sebab apa? Bila kita lari dalam keadaan dalam satu tempo yang lama, dan kita pula bila kita satu tempo yang lama, kita nak dapatkan satu adaptasi, kita nak dapatkan satu adaptation dalam pace baru, dalam kita punya heart rate baru. Sebagai contoh, sebelum ni kita selalu lari race pakai zone 5 ataupun zone 4. So itu tinggi sebenarnya. Jadi kita nak reducekan sikit dengan kepada zone 3, as a marathon zone lah. So ramai orang tanya macam mana nak ada orang tanya macam mana nak lari zone 3 dalam zone 3 dan tak nak lebih kepada tak nak masuk ke zone 4 ataupun zone 5. Jadi dia orang nak maintain ke dalam zone 3 je. Caranya adalah training tu kena betul, dan sebelum daripada starting tempo tu kena betulkan cara larian dulu. Selalunya cadence tu penting lah. So step per minute lah. Cadence tu penting. Kepada sesiapa yang ada jam Garmin, kita boleh menggunakan metronome features ataupun boleh beli sebuah metronom juga, kecil punya metronom dekat Lazada ataupun Shopee yang RM20 tu. So boleh pakai metronom tu juga. Macam mana saya pakai metronom pun, saya pakai yang kecil tu punya, tapi letak dekat belakang baju, so kita je boleh dengar metronom tu. So ikut je dia punya langkah tu, dan kita setiap langkah tu kita just follow dia punya beats. So dekat situ bila kita kebiasaan bila kita dah biasa dengan 180 ataupun 175 beats cadence per minute, dekat situ nanti kita punya heart rate dia akan rendah. Seperti mana yang saya punya personal punya pemikiran lah. So high cadence tu tinggi, heart rate dia akan jadi lower, dia akan jadi rendah. So sebab heart rate dia akan masuk ke zone 3. So dan pace dia akan jadi tinggi. So dia ada cadence high, heart rate low, pace high. Means that speed akan jadi tinggi lah. So macam itulah saya punya pemahaman sendiri. Okay. Nice coach. So okay, zone 4 kita ada threshold zone.
Threshold zone ni selalu kebiasaannya kita akan guna pakai dalam interval ataupun fartlek training. So sebab apa, bila kita membuat interval ataupun fartlek training, kita kebiasaannya kita akan lari dalam 2 minit ataupun 3 minit ataupun 800 meter ataupun 400 meter jarak dia. Jadi dia tak panjang dia punya masa, tempoh masa ataupun jarak dia. Dia cuma ada ambil sedikit je. Dan dia punya repetition tu, dia punya continuously tu memang banyak, repetition dia banyak. Contoh macam ada yang buat 8, ada yang buat 6, ada yang buat 10, ada yang buat 14 pun ada. So itu adalah interval dan fartlek. So untuk fartlek dia adalah satu tempoh yang panjang untuk kita lari speed play lah. Speed play maksudnya kita main dengan speed tu. Dalam satu tempoh yang panjang dalam 40 minit ataupun sejam. So dalam masa yang sama kita masih ada lagi long run lah dekat situ. So itu juga akan meningkatkan kita punya VO2 max. Dia akan meningkatkan lagi kita punya aerobic and anaerobic function. So dekat situ juga dia akan meningkatkan lagi kita punya kadar nadi jantung. So kadar nadi jantung kita. So kekuatan otot dan kekuatan jantung lah. So untuk threshold zone ni. Okay coach. So last untuk zone kadar nadi jantung ialah zone 5, iaitu repetition zone ataupun maximum zone lah. Seperti mana yang anda semua tahu. Ya, daripada graf iaitu maximum zone lah. So untuk maximum zone ni kebiasaannya kita lakukan apabila kita buat satu latihan yang sangat-sangat pendek, contohnya macam 100 meter ataupun 200 meter. Tapi kita bila kita buat speed, kita buat kelajuan tu dalam betul yang paling tinggi, yang full maximum. Sebab bila kita buat yang macam ini, dia akan perbetulkan balik kita punya cara teknik kita larian. So kita akan betulkan balik cara kita lari dan dia akan betulkan balik form kita lari. So dengan macam ini kita akan boleh dapatkan high cadence. So dekat sinilah orang perlu faham dan orang perlu kebanyakannya dekat situ boleh dapat satu graf yang menyatakan dekat situ high cadence, lower heart rate dan high speed. Maksudnya kita laju tapi kita punya heart rate ni akan jadi rendah, susah nak capai kepada zone 5, susah nak capai kepada zone yang tinggi. Tapi bila kita buat berulang kali dan dengan waktu rehat yang pendek ataupun singkat, kita akan dapat rasa dia punya maksimum tu. So dekat sini yang pentingnya bila kita buat repetition zone adalah untuk kita tingkatkan balik kita punya teknik cara larian. So itu yang penting lah, dan dia akan memperkuatkan lagi otot-otot kita. So okay, next coach. Okay, selepas habis daripada zone-zone yang tadi saya cakap tu, okay, ni adalah salah satu contoh latihan yang menggunakan zone kadar nadi jantung. So seperti mana yang anda lihat dekat sini, dia ada easy run, dia ada interval run, dia ada fartlek. So dekat sini kalau anda semua tengok, dia menggunakan tak apa nampak coach. Tak apa lah, you boleh check up without itu slide lah. So tak apa. Mungkin you kasih sikit contoh-contoh saja. Ada. Okay, you kasih sikit contoh-contoh. So sebagai contohnya dekat sini, okay, tak apa. Sebagai contohnya dekat sini dia ada dia ada recovery run pada awalnya, iaitu run in zone 2, easy pace 25 minutes. So selama 25 minit lari dalam zone 2 heart rate, zone 2 kerana jantung, dan easy pace.
So dekat sini bermaksud easy pace adalah bila kita lari dalam zone 2 dan dekat situ kita still boleh berborak dengan kawan, dengan member. Kalau ramai-ramai kita boleh borak dengan member. Tapi kalau dengar lagu kita boleh nyanyi ke, tak ada masalah. So ini menunjukkan kita relax. So itu recovery run. So dan bawah dia pula dia ada intervals. So run in zone 4 threshold pace 5 minutes, recover jog 2 minutes, repeat for 4 times. So faham dekat sini dia ada tunjuk run lari dalam zone 4 heart rate threshold zone, threshold pace dalam masa 5 minit. So dekat sini nak tunjukkan kita lari dalam tahap zone 4 tu. Bila kita start lari, kita takkan terus dapat zone 4. Kita akan dapat zone 3 dulu. Kita akan masuk zone 3, zone 2, zone 3 dan baru masuk zone 4. Dan dekat graf tu dia akan tunjuk from low to high lah. Seperti macam mana kita punya pace lah, sama juga from low to high. So dekat situ kita akan dapat dalam 3 minit ataupun 2 minit setengah untuk threshold zone 4. Sebab tu dia perlu untuk 4 kali repeat for 4 times sebab kita nak dapatkan tahap yang kita dah target untuk bantu lagi untuk kita dapatkan kekuatan jantung kita. So dia akan dapat membantu kita menguatkan jantung lah. So okay. Sekejap. So okay. Ada soalan ke coach? Tak ada. So kita kena tanya orang-orang yang menunjuk ini, ada soalan tak? So guys, ada apa soalan ke? Boleh tanya? Okay, so I think ada first soalan. Coach, apa heart rate zone yang terbaik untuk gunakan muscle race? Okay, macam tadi kita ada heart rate zone 3 iaitu marathon zone, marathon pace. So heart rate yang terbaik adalah zone 3 sendirilah. Kita menggunakan zone 3 untuk race. Sebab apa? Kita tak nak terlalu push apabila kita race. Bila kita terlalu push, bila kita terlalu high kepada zone 4 ataupun zone 5, habis je race, kita punya badan tak cukup recover dan kita punya badan perlukan lebih masa, jangka masa lebih lama untuk recover. Dan dekat situ, sebagai contohnya macam kalau anda ada jam Garmin, dia akan bagi tahu ada recovery advisor. So bila lepas kita lari, lepas kita habis race, dia akan bagi tahu dalam 2 ataupun 3 hari, maksimum 4 hari. Dan lepas itu kita akan start, baru kita nak start balik untuk lari, untuk easy run. So kita tak nak terlalu lama recover lah. Kalau boleh 2 hari atau 2 hari is cukup lah sebenarnya. Lepas tu kita menggunakan zone 3 as race zone untuk reducekan kita punya recovery dan juga reducekan kita punya injuries. So itu penting, injuries free. Lepas habis je race, injuries free. Okay? Okay. Tapi saya nak tahu yang Firdaus dia lari untuk berapa jarak, macam berapa kilometer lah. Kalau macam tu kita boleh tahu macam mana kita kasihkan itu advice atau strategi untuk training atau berlari. Yeah. Okay. So silakan tengok soalan. Okay. Jamal tanya, sebalah resting 41 beat per minute tu. Aduh. Tak perlu tanya siapa kot. Resting time dia 41 beat per minute. Oh, rendah sangat boleh cubalah, orang yang tanya tu boleh cubalah. Amir Jamal, boleh cubalah. Bangun pagi, malam ni tidur pakai jam, esok pun tidur pakai jam, bangun pagi, relax, minum air, baru tengok jam berapa heart rate. Itu ambil resting heart rate. Mungkin lagi rendah ke, 38 ke 39 ke, kita tak tahu. Dia kena cuba berapa kali lah. Kena cuba beberapa kali lah. Sekali tak dapat. Ya, betul. Boleh tanya soalan sekarang. Kita masih dekat sini interview. Okay, next soalan. Yong Chiang. Coach, macam mana check maximum heart rate BSI calculation? Do medical check. Okay. Do medical check.
So untuk nak check maximum heart rate, nak buat maximum heart rate test, sebagai contohnya macam mana yang Coach Sam pernah buat sebelum ni, iaitu maximum heart rate test dekat MSS Setiawangsa. So apa yang kami buat adalah kita buat 400 meter easy jog, lepas tu kita buat 800 meter 7 minute pace, lepas tu easy jog 400 meter dan kita tingkatkan lagi ke 6 minute pace. Lepas tu 400 meter easy jog dan kita tingkatkan lagi kepada 5 minute pace dan tingkatkan lagi sampai ke 330 pace. Tapi sometimes ada orang yang 330 pace pun dia tak sampai lagi maksimum dia. Dia tak dapat lagi tinggi dia tu. Jadi dia boleh cuba lagi untuk buat 330 ataupun lagi tinggi dari tu. Itu salah satu latihan ataupun plan yang boleh pakai jugalah. Ataupun boleh juga lari dekat bukit, kawasan bukit, kawasan yang berbukit lah dalam 15 dalam 50 meter ke 60 meter bukit kan. Boleh cuba lari selaju yang boleh, tapi make sure warm up betul, stretching dulu. So easy lah, make sure yang itu dulu penting . So lepas daripada betul-betul prepare badan, baru start lari all out, cuba dalam tengoklah sampai betul-betul dah tak larat, sampai betul-betul dah hit maximum. So jadi dekat situ ambil kadar nadi tu as kita punya maximum heart rate lah. So itu memang maximum heart rate lah. Okay. Saya ingat lain kali kita kena buat satu subjek cakap macam mana test you biar maksimum hari ni subjek. Ya, betul. Boleh. Okay, next soalan. Azmi tanya, tapi kalau race zone 3 tak laju dan tak dapat PP, macam mana? PB tu tak laju tak cepat. PB tu tak pasti lah, tapi macam mana kalau tak laju tu mostly tak ada lah, memang akan laju, tapi macam mana yang saya boleh cakapkan is zone 3 dia tak semestinya macam apa yang graf yang saya bagikan tadi. Contohnya macam high cadence, lower heart rate, higher pace, dia bukan setakat yang itu saja. Jadi untuk dapatkan graf yang ini, tadi, anda semua perlu perbetulkan balik cara larian. Jadi pulling kena laju cadence untuk dapatkan cadence yang tinggi. Bila dapatkan cadence yang tinggi, kita punya body pun macam mana, adakah dia straight ke tidak. Jadi ini adalah semua adalah faktor-faktor yang membolehkan kita untuk achieve PB dan akan jadi laju lah. So sebab saya sendiri pun saya test dengan cara yang ini. Saya cuba buat dengan cara yang ini. Cuba untuk tinggikan cadence, sebab sekarang saya punya cadence memang sangat-sangat lemah, sangat-sangat rendah, iaitu 156. 155 is average lah, yang memang biasa lah. Jadi selepas saya perbetulkan balik dengan cara saya lari dan saya membuat training yang betul, dan sekarang ni alhamdulillah boleh achieve lah. Cuma tak boleh nak, kalau untuk race tu tak boleh nak dapatkan zone 3 lagi sebab saya masih lagi ada kekurangan dan sekarang ni saya masih lagi belajar. Dan untuk lower, sebelum ni masa bila saya race saya akan more kepada zone 5. So saya reducekan sekarang kepada zone 4, thanks to Coach Sam also and thanks to our Run Fast Academy. So ada increase dengan dalam saya punya result lah, saya punya keputusan. So boleh cuba untuk message Run Fast Academy ataupun boleh pergi ke kita punya website untuk tengok lagi macam mana nak perbetulkan balik cara teknik-teknik larian. Okay? Yep. Okay, next soalan. Okay, Priyan cakap, how do we drop to zone 3 when we've been doing zone 4 and zone 5 while running? So ini saya cuba answer lah, okay? So boleh. When kita when kita lari dekat zone 4 dan zone 5 kan, so you kena tengok ada few examples.
For example, kalau you punya teknik, you punya strength tak ada improve kan, so you punya body tak ada adapt itu barang, so you akan naik ke zone 4 ke zone 5. You kena tengok apa masalah. So from masalah, you improve daripada sana, you weakness. Okay. So kita tak tahu macam mana dia lari. So kita tak boleh advise. Ini very technical questions. Kita kena tengok, analyse kan. Lepas tu kita baru tahu dia ada apa boleh tambah sikit macam improvement lah. So this one solve the issue. Okay, next one. Wah, ni mana panjang ni soalan. Wah. Last VO2 Max. Okay, saya adalah 46. Saya lari semua zone 2 run. Bulan 1 hari tu, okay. Dan saya rest 2 bulan. Wah, ni rest 2 bulan. Pertengahan bulan 3 hari tu saya start lari and saya start dengan zone 2 run. But unlucky VO2 Max saya gradually drop sampai semalam dah sampai 37. Okay, soalan dia ialah dulu dia 46 VO2 Max. Sekarang dia VO2 Max sudah cuti 2 bulan. 2 bulan lah, okay. Drop ke 37. I think normal kan? So, okay. Untuk VO2 Max, VO2 Max ni perlu tahulah iaitu VO2 Max ni adalah kadar fitness seseorang. Jadi semakin tinggi VO2 Max, semakin fit seseorang, orang tersebut lah. Jadi bila rendah VO2 Max means that kita punya badan tak betul-betul fit. So dekat sini is that last VO2 Max adalah 46. So saya lari semua untuk zone 2 run dan bulan 1 hari tu saya rest 2 bulan. So rest 2 bulan memang tak buat apa-apa je ke ataupun ada buat strengthening or conditioning workout. Sebab kalau kita memang betul tak buat apa-apa, it means that kita punya heart rate pun dia akan jadi drop. Heart rate kita drop. So contohnya macam kita nak start lari balik in zone 2, kita mungkin akan rasa penat. Ataupun lari dalam 5 km dalam masa 30 minit ke 35 minit ke kita penat. Sebab kita dah lama tak buat benda tu. 2 bulan rest adalah sangat-sangat lama lah. Betul kan coach? Okay. Tambah sikit aja. So untuk macam dia pakai watch kan, banyak watch dia ada banyak algorithm untuk calculate itu VO2 Max. Yang kita pakai ialah biasa Garmin. So Garmin dia pakai first week calculation. So bagaimana mereka dapatkan ini VO2 Max score, dia depend on you punya tiap hari training. The more you train, the more accurate the VO2 Max. Kalau you 2 bulan tak train kan, you train balik kan, dia memang turun, dia memang tak accurate sikit. So you kena train balik, mungkin 1-2 bulan dia baru accurate sikit. Dia akan ayah. Macam jangan sedih sangat, itu VO2 Max dia adalah satu indication saja. Betul. It depends your performance lah, depends your skill, depends your strength also, okay? Macam sekarang time PKP, kawalan pergerakan kita tak boleh nak keluar rumah, kita tak boleh nak kenaikkan jam kita ke GPS. Jadi untuk macam Garmin punya device, dia akan hanya detect last activity punya VO2 Max. Jadi dia tak akan update apa-apa VO2 Max lah kalau buat indoor training. Okay? Okay, tengok next soalan. Okay. Coach, for full marathon race, dah juga maintain zone 3 juga ke? Good question jugalah. Kalau boleh, kalau boleh zone 3, maintain zone 3 lah, ataupun nak boleh masuk zone 4 tapi jangan over nak ke 4.5 ataupun and above lah. Seperti mana yang saya punya kefahaman is kalau in the race day kita memang patut maintain in zone 3 heart rate, as kita tak nak kita punya body ni terlalu all out. Kita tak nak body kita tak nak overuse kita punya body, kita tak terlalu guna body kita. Jadi kita nak ada recover, dan kita nak reducekan injuries, itu penting. Itu yang pertama lah. Tapi kalau kita ada masuk juga zone 4, kalau boleh kita nak reducekan, jangan lebih daripada 4.5. Sebab apa? Bila lebih pada 4.5, dia akan masuk kepada satu kategori yang melibatkan macam kita overuse energy dalam body kita. So sometimes kalau kita minum pakai gel pun tak tentu dia akan help, tak tentu dia akan tolong, dia akan bantu. So dekat situ gerak kerja energi tu dia energi badan kita dia akan jadi cepat penat dan cepat lesu. So dekat situ juga dia akan menimbulkan lagi ni lah. So kalau boleh maintain in zone 3 ataupun lower than 4.5.
Okay? Saya nak tambah sikit. Saya masih ingat saya buat kali pertama saya Virgin Full Marathon kan. So I advise semua orang kalau beginner you buat full marathon kan, you boleh starting with mungkin zone 2 dulu. So for the first 50%, listen to your body, dengan you punya badan dia signal. Lepas tu baru tambahkan speed. Jangan pergi zone 3 saja, hantam saja. Jangan hantam, okay? You mesti mau tengah badan you, kasih you punya signal alam, okay? Zone 2 dulu, start with zone 2, kalau 50-70% you okay. The last 30% you can go for zone 3 or zone 4, up to you, okay? But please start with and with fast, okay? Most important, you punya foundation, you punya skill, you punya strength training kena buat cukup-cukup, okay? Jangan curi, okay? Okay, next question. Okay, any suggestions for increasing back my VO2 max dalam time PKP ini? Thank you, Coach. Okay. Suggestion untuk increase kan lagi VO2 max. It means that increasekan lagi kita punya fitness lah, kita punya fitness level lah. Kita dalam time PKP ni kita boleh maintain kita punya fitness. Tapi untuk increase tu agak susah. Sebab kita tak boleh nak keluar, kita tak boleh nak buat interval training, kita tak boleh nak buat tempo training dan training yang lain kita tak boleh nak buat. Jadi agak susah untuk kita nak tingkatkan lagi kita punya VO2 max atau fitness level. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang time kawalan pergerakannya adalah kita boleh maintain kita punya fitness. Sebagai contohnya boleh lari dekat dalam rumah 5 meter ke 10 meter, patah balik. So sekarang ni kepada siapa yang pakai Garmin latest model boleh connectkan dengan Zwift. So boleh dari 5km ke 10km ke 21km ke. Tapi bila lari indoor dia tak akan increasekan kita punya VO2 max. Sebab apa? Dia perlukan GPS connection baru dia boleh improvekan kita punya VO2 max. Baru dia boleh baca kita punya VO2 max. Bukan body bukan body punya VO2 max. Is that jam ni dia akan bagi indication kepada increasing VO2 max. So untuk PKP ni itu GPS tak accurate kan? Betul. GPS accurate dia tak boleh calculate kan? Sometimes boleh still baca GPS tapi tak accurate dan sometimes dia tak dapat langsung GPS tu. So antara dua tu lah. So okay. Next question. Fidas lagi. Kalau untuk race ke 5km still maintain zone ketiga atau all out? Kalau untuk race 5km still zone 3 atau all out. Itu kalau short distance is mainly ikutkan kepada kita punya training juga. It's all semua percayakan kepada training, berdasarkan kepada training dan juga betul juga kita boleh fokuskan kepada zone 3, maintain pada zone 3 heart rate ataupun 4.5 and below. Kita tak nak terlalu all out. Sebab apa? Bila kita terlalu all out, kita akan ada problem dekat last kilometer. Contoh kilometer keempat ataupun ke 3.5 ke nak ke 4 tu. So kita akan problem dekat situ. So dekat situ kita punya heart rate akan jadi naik ke zone 5, kita akan decreasing, kita punya fitness dan kita punya recover akan jadi tinggi. So kalau boleh kita tak nak lebih all out lah. Kalau boleh kita maintain kepada satu certain zone yang kita selesa. Laju tapi selesa. Okay? Okay, next question. Ini another coach tanya. Sylvester Khan. Okay, my all-out heart rate can reach 180, 192. Okay. So if based on minus 220 minus 100 any suggestion? Okay, my all-out cannot reach 180. Okay, I think Sylvester punya question lah dia pakai itu general formula. General formula kan you punya maximum heart rate ialah pakai 220. Minuskan, tolakkan you punya umur. Okay, so you dapat maximum heart rate. Tapi itu ialah general. Dan kenapa kita buat itu maximum heart rate test dekat luar? Sebab itu more accurate. Itu ialah real. Betul. This is general formula. So general formula kalau bagi orang yang tak boleh ada injury ke, dia ada serious problem kan, tak boleh buat test dekat luar kan. So dia pakai ni formula untuk mereka punya jam tangan saja. For safety issue. It's good, general is good, but I will still recommend kalau boleh you kena pergi test you punya maximum. Okay? Dekat luar lah. Okay, next question. Okay. Luis, pernah dengar MAF 180 tapi tak faham. Boleh explain kan? You pernah dengar tak? I pernah dengar. Tak pernah dengar juga. Ya, okay.
biarkan saya explain sikit. Okay? MAF. Saya ada coach student dia benar pakai MAF 180. So author itu dia ialah doktor. Biasa dia punya training program ialah dia pakai low heart rate training. Tapi dia majority program ialah pakai lower heart rate. I think macam zone 1 dia heart rate. Okay? Banyak pakai zone 1 dia heart rate. Untuk mereka, according dia punya tulisan, dia cakap untuk orang prevent injuries lah, minimize the injury. Sebab mereka tak dapat hanya buat easy saja. Okay, itu formula mereka. Okay, tapi macam mana itu method ke untuk improvement kan, itu saya tak sure. Saya hanya tahu mereka punya training program bila pakai very low heart rate. Different formula. Okay. Yes. It's just always training on the lower heart rate lah. Yes, lower heart rate. They only macam build dia banyak, kebanyakan mereka build itu aerobic base saja. Tak ada anaerobic base. Okay. Fidal lagi. Wah, Fidal sebanyak soalan Yang ini Kipchoge, wah, punya rekod full marathon 1:59 dalam Ineos 1:59 challenge. Dia run dalam zone 3 ke? Itu kita tak sure. Untuk Eliud Kipchoge yang Ineos 1:59 ni, sebelum ni tahun lepas I ada training dengan Kenyan punya atlet runner, dan mereka pun dekat Iten Kenya, dan mereka daripada Iten Kenya, dan mereka pun memang hari-hari dia training dengan Eliud Kipchoge sendiri. So saya pernah tanya macam mana dia punya, saya nak tanya macam mana dia punya heart rate zone bila dia training, dan adakah kalau dia nak achieve dia punya training tu, adakah dia ada training plan spesifik untuk diri dia. Macam mana, apa yang mereka beritahu is that mereka tak ada specific training. Dia tak ada macam Eliud, dia ada training yang lain. Tak ada. Dia orang training semua sama. So maksudnya if Eliud Kipchoge punya pace is 2.50, so semua pun pace 2.50. So macam tu. Jadi untuk heart rate juga, bila dia betul-betul training dengan dalam pace yang dia dah memang target, so automatically heart rate dia pun dah akan jadi low sebab dia punya cadence dah memang tinggi. Bila dekat sini dia training untuk dapatkan satu pace yang tinggi dalam keadaan dia lari dengan cara yang relax, yang tenang dan selesa. So sebab tu bila tengok bila dia race, bila dia betul-betul nak achieve break 2 hour barrier, dia cuba untuk selesakan badan dia betul-betul percayakan training dia yang sebelum ni, dan apa yang dia just buat adalah fokus kepada apa yang dia target, itu sahaja. Tapi memang heart rate zone dia tak terlalu dia tak all out, dia tak push all out. So kalau dia push all out, dia boleh pergi lagi tinggi sebenarnya tu. Tapi dia tak boleh push all out sebab apa? Dia ada target dia. Dan dia tak nak body dia terlebih guna. Dia tak nak ada body dia terlebih guna keupayaan diri dia sendiri. Dia ada heart dia. So macam tu lah. Okay, I nak tambah sikit. So untuk kita punya training, RFA punya training, biasa kita advise, kita punya formula ialah kalau you boleh lari cepat, ada confidence, lower heart rate. So biasa kita, kalau put dia elite lah, macam Eliud Kipchoge ke, Beckley ke, mereka kalau lari cepat kan, for full marathon kan, you tengok after dia finish kan, dia masih boleh bercakap, masih boleh ketawa lagi, macam warm up boleh sambung lari lagi. Itu memang kita panggil, ini macam superhero lah. Mereka after finish kan, masih low, masih okay, masih boleh ketawa. You tengok banyak itu Asian yang dia finish kan, macam sudah pengsan lah. Okay, betul. Okay, next one, Hadi. Thank you coach explanation. Saya break hari tu SPB injured. Apa tu? Sebab injured. So tak apa kalau masih ni lagi recover dulu. Kalau dah boleh lari, start slow lah, start from the bottom lah. Start dengan slow, relax dulu, bagi dapatkan fitness balik, tingkatkan lagi, increasekan kita punya daya kekuatan otot, daya kekuatan jantung. So rest lah, betul-betul rest. Kalau you nak macam nak tahu itu masalah macam mana dapatkan injury kan, best you
cari macam specialist ke running specialist untuk akan macam mana cara you lari. Apakah itu masalah, korekkan dulu masalah, baru boleh overcome itu injury, okay? For prevent future, okay? So next soalan, zone kedua nak based on heart zone atau heart rate reserve. Kalau ikut maximum heart rate, saya zone betul-betul. Kalau ikut heart rate reserve 153. So please nak gunakan maximum heart rate. Okay. So kita macam mana answer ini? Dekat setting sana, pakai heart rate reserve atau pakai maximum heart rate setting? Okay, you answer ini. Okay, kalau boleh, kalau contoh dekat Garmin, macam kita dekat Garmin tadi saya dah tunjukkan saya punya graph, iaitu zone graph. Dekat situ dia ada tulis HRR, heart rate reserve. So heart rate reserve is kita boleh gunakan kita punya resting heart rate lah. Resting heart rate. So macam tadi bila kita bangun pagi, setiap contoh kita ambil 4 hari, kita 4 hari pagi, 4 pagi tu kita bangun, kita jalan, minum air, relax dalam keadaan tenang, kita ambil tengok hari kita, dan yang paling lowest tu itu adalah resting hari kita lah. So pakai yang itu, masukkan dekat dalam kita punya Garmin, nanti dekat situ dia akan terus synchronizkan kita punya zone heart rate zone. So dan dekat situ juga dia akan bagi tahulah. So tengok juga percentage dia dekat yang dalam dia punya graph tu. So untuk maksimum memang eloknya lebih baik pakai heart rate resting heart rate lah untuk tengok pada kita punya heart rate zone. Okay, boleh cuba lah. I tengok itu yang last question. Oh, masa dia cepat lah. Sudah sampai pukul 10.24. Sepatutnya kita buat setengah jam je kan? Banyak soalan kita answer kan? Okay. Dah agak dah. Satu soalan tanya Coach Akasha. Kita tahu dekat PKP semua coach ke, part-time coach ke, full-time coach sudah dekat rumah. So as a coach, apakah cabaran yang hadapi ketika PKP ini? Okay, seperti mana yang ramai orang hadapi, macam coaches juga ataupun peniaga-peniaga kat luar sana, macam ataupun pelari-pelari runners kan, mereka perlu keluar. Dan kalau diorang nak lari, diorang kena keluar, diorang kena berkumpul, kawan-kawan, sembang, still training sama-sama. So ini sebelum PKP lah, tapi sekarang bila kita ada PKP ni, kita susah sikit untuk coaches ni kita nak datang, nak buat satu training. Jadi kita tak boleh nak terus buat, kita tak boleh nak minta kita punya student untuk buat training ni. Kita boleh nak bagi training plan kepada student. Sebab apa, kalau kita bagi training plan dekat student, mereka tak boleh buat kat luar. Jadi kalau nak buat kat rumah, kita tak dapat buat semua training. Saya cakap tadi, kita tak boleh nak increase yang kita punya VO2 max, kita tak boleh nak increase yang kita punya fitness level. Kita still tak boleh nak buat apa-apa training macam tempo, interval, fartlek, dan kita tak boleh nak main-main, kita tak boleh nak buat macam tu. Apa yang kita boleh buat sekarang ni is dekat rumah, sebagai coaches kita boleh cuba untuk tanyakan dekat student apa yang kita boleh bantu untuk apa yang kita boleh bantu untuk mereka kekalkan fitness tu, supaya nanti dah habis PKP ni tak ada orang bila dia keluar, dia masih lagi mampu untuk berlari, masih lagi fit. So itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita boleh tanyakan setiap seorang kepada kita punya student lah macam mana. So kita cuba membantu kat luar sana. Okay? Okay. Ada last 2 soalan lagi. Coach, ini Coach Amin Coach, ada Coach Amin, training zone on flat or hill road? Okay, apa beza? Ada beza training zone on flat and hill road. Okay. Dia tengok kepada training. Contohnya kalau macam kita buat 60 minit easy run in zone 2 heart rate. Okay, kat situ kita punya fokus is zone 2 heart rate. Tak kisah kalau jalan tu is hilly, very very hilly road, tapi kita nak maintain in zone 2 heart rate. Dan kat situ kita punya pace ni dia akan lari. Confirm dia akan lari punya. Sebab kan hill kan. Jadi kita akan slow. So untuk nak maintainkan zone 2. So pace kita dah tak perlu pandang dan kita just target on zone training sahaja. So dan kalau flat
Macam Coach Amin flat pun dia bantai lagi laju. Tapi flat pun kita just fokus on zone apa yang kita punya kita punya training lah. If zone 2 is zone 2, if zone 3 is zone 3 lah. So macam tu lah. Yang penting percayakan training anda dan ikut apa yang coach anda kata. Okay. Last question lagi. Gary Low cakap, thank you coach. Cadangan maybe boleh consider buat talk on fueling. On fueling. Oh ya. Yeah. Hari ni masak apa? Besok beli saya apa? makan pun okay, no problem. Itu kita dah nak masuk Ramadan ni, okay lah kita boleh buat fueling lah. Kita kena buat sebelum Ramadan, okay? Ya, sebelum Ramadan kita kena boleh buat fueling lah. So macam mana nak fuel masa time sahur. Kalau sometimes ada runners yang dia lari lepas berbuka, lepas solat maghrib tu dia lari juga. Ya, so kita boleh ni jugalah. Okay, I think kita sudah answer semua soalan-soalan mereka yang bertanya. So kita kasih lagi 2 minit airtime. Kalau tak ada soalan kita akan rehatkanlah. Sepatutnya kita bincang. Jawab soalan semua sudah 10:30 sudah. Okay. Kalau ada soalan lagi, kirimkan. You got 60 second lagi. Okay. Kita tengok. Apa soalan boleh tanya di pasal. Kita cuba answer lah kalau kita ada jawapan. Okay. Kita cubalah. Kita cuba answer. Okay. Kita akan buat lagi satu talk besok. Okay. Nanti saya cek balik apa soalan. Besok ialah besok ialah Coach Azam akan cakapkan besok yang topik ialah berlari dengan mengurangkan kencederaan mengurangkan kencederaan dalam berlari. So besok ialah ini Coach Azam akan cakap daripada language bahasa Melayu. Sudah sebutkan Coach Azam. So kita running teknik. Ya, running teknik juga. So kita punya topik ada 3 language. Ada English, ada bahasa Melayu, ada Chinese lagi. So kita akan tambah lagi satu channel bahasa Chinese. So kita akan make sure around because Malaysia lah multi language kan. So of course kita kena mix sikit lah. So terima kasih. I think kita akan off kan. Thank you. Bye. Bye. Thank you Coach. Bye. Bye.